sangka hari ni orang kat Dilan dan orang UMNO duduk sama dalam satu forum berbincang bagaimana nak meningkatkan ekonomi rakyat, bagaimana kita nak naikkan martabat rakyat tu sendiri. Iyalah, Siapa sangka sebelum ini. tapi saya dengan Datuk Abdul Razak ni kita dah fokus 3 tahun dulu dah. Betul. Kita, Tahun ini dulu kita dua dah- parti yang dizalimi. Ya. Dua parti yang dizalimi oleh Dikhianati. dan dikhianati. Dikhianati. Betul. Dizalimi oleh pimpinan tentulah orang tertentu. Malah nak sebut nama lah kan. Kalau Datuk Lokman Adam dia kata sang ketua apa semua tu kan. Ya. Sang ketua apa saya tak mau sebut Okey, lagu itu. Ya. kita redakan sikit suhu tu. Ya. Soalan kepada Datuk Abdul Sani. Sila. Datuk Abdul Sani sebagai pemimpin pekerja. Ya. Dia faham sangat isu masalah pekerja yang ada di Malaysia. Dan sekarang Datuk Abdul Sani diberikan amanah oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memimpin agensi yang menjana ekonomi usahawan Tekun Nasional. Datuk nampak peluang yang ada ini, adakah peluang ini sangat baik untuk kita menterjemahkan apa yang Datuk Seri Anwar cuba nak buat? Pertama sekali, kita kena tengok indeks pengangguran. Dan bila kita tengok indeks pengangguran, kita tengok indeks pemakanan. Di situ barangan-barangan keperluan. Di situlah kita akan dapat suruhan ke arah mana yang nak kita dapat dan kita capai dalam konteks kita nak lengkapkan iaitu dasar madani yang nak dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim khusus untuk menenangi masalah kemiskinan. Sebagai contohnya, saya diberikan amanah untuk menjaga tekun. Apa yang nak saya lakukan ialah saya nak pastikan semua mereka-mereka yang keluar daripada universiti ke kolej ke akan dapat melihat bahawa masa depan diorang ini lebih cemerlang daripada apa yang mereka igaukan sebelum itu. Mana dalam soal perniagaan dan sebagainya. Dan ini adalah yang telah akan lakukan, yang akan saya lakukan untuk memastikan dalam membantu rakyat miskin di desa-desa, di kampung-kampung dalam memberikan, merasai kenikmatan daripada apa yang telah dislogankan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk diterima balas oleh rakyat di kampung dan di desa. Sekarang saya ada perancangan yang membolehkan saya melakukan sesuatu yang akan menganjakkan sokongan komitmen Datuk Seri secara meluas. Berbalik pada soalan pada Datuk kami Amir tadi, iaitu apa yang berlaku ialah kita punya social media kita lemah. Sebenarnya bukan saja lemah, tetapi kita juga tidak mengangkat isu itu sebagai isu rakyat. Contohnya, Datuk Seri berikan pemberian kepada nelayan, subsidi kepada padi daripada 250 360 naik kepada 500 tan, 1 tan meter subsidi padi. padi. Dan tidak diwawarkan, disepikan oleh media. TV RTM seperti kerajaan sepatutnya mengangkat isu ni. Begitu juga dengan TV3 dan media perdana. Dan tidak berlaku begitu. Dan kita punya kemungkinan pula lesu untuk menaikkan isu-isu ni. Dan isu-isu ni sebenarnya saya teringat masa BRIM contohnya. Bila Datuk Seri buka saja BRIM saja, letupan daripada gelombang isu itu dilontarkan kepada rakyat. Dan rakyat melihat dan mendapat merasainya. Tetapi di sini rakyat merasai, tetapi tidak diwacanakan dan tidak diambil peluang untuk diangkat isu ni. Ini kelemahan dia. Bila tak diwacanakan, itulah fitnah pengasut yang meracun otak-otak rakyat Malaysia. Dan di situlah kelemahan yang ketara yang perlu dibaiki. Sebab itu saya kata network kita mesti kuat. Yang katakan tadi saya kata pengurusan itu mesti efisien, seperti mana yang berlaku pada tentera dan polisi yang tidak menyokong. Seperti kan Datuk Seri nak bagi dia orang telah luluskan protokol penambahbaikan penghidupan rumah-rumah dan kejayaan mereka dan sebagainya. Dan saya sendiri pun dah buat satu kerangka dasar ketika saya ada parlimen, ada polis di time base naik pangkat tanpa ada interview, dibuat ribuan polis naik pangkat. Dia tak kenang semua tu. Jadi kena dia dirasuk dan dia telah diracuni beberapa perkara yang tidak boleh saya kongsikan kerana saya berpandangan ini tepuk dada tanda selera. Kenapa kamu tak sokong? Itu kamu punya pendirian yang kamu sendiri tahu. Tetapi saya tahu apa yang kamu tahu. Dan ini yang berlaku. Tetapi dalam konteks ini tak ada pilihan lain, Kita kena angkat isu itu. Contoh yang paling cantik, contohlah. Dia kata, Datuk Seri Zahid, kluster mahkamah.
2 hari kita melihat dia di mahkamah. Apa yang berlaku? Terburai semua. Masjid, surau, tafiz, semua dia buat. Dia dah pertama kali menyelamatkan UMNO daripada nak dibubarkan. Mahathir cakap terang-terang, kalau kamu Pak Zahid kena bubarkan UMNO, dia pertahankan. Lusa dia kena bagi ke mahkamah. Dia sanggup berdapat dengan mahkamah untuk menyelamatkan UMNO. Kerana dia tahu ini rancangan untuk menjahanamkan UMNO. Anwar datang dan membantu untuk memberikan kata dua. No untuk perubahan. Jadi itu tidak berlaku. Tetapi cara pendakwaan yang dibuat, apa budi yang dilakukan Datuk Seri Zahid hari ini terbongkar sudah. Sampaikan masjid semua telah dilakukan atas yayasan dia. Dia tidak mensakau mana-mana kementerian. Dia tak mengambil duit dana negara. Dia cari, dia buat, dia bagi bantuan dia semua macam. Akhirnya persoalan timbul. Mengapa fitnah itu dilakukan? Untuk menjahanamkan UMNO, menggunakan politik dan memberikan kuasa untuk meraih sokongan. Tetapi apa berlaku hari ini? Saya sepati dengan Datuk Seri Zahid Hamidi demi untuk menyambut kerana saranan ke bawah Tuanku di-Pertuan Agong untuk tubuhkan kaedah perpaduan demi untuk bangsa dan agama, disambut itu dengan persetujuan Majlis Raja-Raja untuk menjadi sebahagian daripada kaedah perpaduan. Apakah itu salah? Oh, ni Zahid telah memberikan menggunakan sokongan pada rakyat ahli UMNO. Tidak tanya dengan ahli UMNO ni yang menyebab daripada kekalahan keyakinan rakyat anak muda ni sebenarnya datang daripada melihat kata biarkan fitnah itu berlega di sekitar UMNO. Kepentingan pemimpin tertentu yang dapat kekayaan sebelum ini telah pun nak menjahanamkan UMNO dan nak combine dengan Perikatan Nasional untuk UMNO ini berkubur. Dan kamu yang tengeng ni kenapa kamu sokong yang hendak menghapuskan UMNO ni secara jujurnya sudah pada tentu Mahathir dengan Menteri Dalam Negeri pada waktu itu. Takkan itu pun nak kena kerukkan otak dan cuba fikir. Boleh dapat jawapan. Ini tidak nak buat sabotaj. Akhirnya apa jadi? Dan tidak membolehkan menyalahkan Presiden. Zahid dan segala-galanya apa berlaku. Zahid telah berkorban sebahagian hidup dia untuk dipersembahkan pada mahkamah untuk dinilai. 4 tahun setengah dah. 4 tahun setengah. Akhirnya apa yang dia dapat? Dan fitnah masih berlontar kiri kanan depan belakang. Tetapi saya nak pesan kepada ahli UMNO, kamu beruntung mendapat presiden seperti Zahid Hamidi. Itulah yang boleh macam Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, dia kata 5 dalam pentas politik, dalam pentas penceramah. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan orang UMNO rasa malu kalau nak menyokong Datuk Zahid Hamidi sebagai presiden sebab dia menyelamatkan, dia reda untuk berhadapan dengan mahkamah. Tadi Duk pelayar saya Man Said, dia kata mungkin saya agak cantik juga demi tulisan pada saya ni dia Duk. Dia kata sepatutnya kita ni dalam KPKP ni kena ada otak sikit. Kita bercerita yang benar, je orang tak nak dengar. Kena ada otak sikit tu, kena temberang. Dia bukan pakai sembarang tu. Oh, kita takut pada Allah Ta'ala tu. Kalau kita berbohong, fitnah tu, dosa dia adalah berat. Tu, Man saya kata, cakap otak baru rakyat boleh percaya. Itu kata saya boleh diyakini juga. Tapi itulah keadaannya, realitinya tu. Datuk Seri, kalau boleh kita imbas kembali. Sewaktu kita berada studio sejuk sangat tu, saya minta ini juga beberapa minit saya nak buat kecil sikit Dok, boleh Dok? Sejuk sangat ni. Sejuk tu. Kita dalam hidup kita ni tu, kita kena betul serang. Kalau rasa nak terkecil lah. Silakan. Jangan. You must be honor to yourself. Okey, minta maaf dulu. Sekali lagi saya jawab balik. Okey. Persoalan yang timbul di luar sana, orang tertanya-tanya yang mana satu cerita yang betul, yang mana cerita yang tak betul. Tadi Datuk Abdul Sani dah terangkan soal siapa yang nak mengharamkan UMNO dan siapa yang cuba pertahankan UMNO. Dan hari ini orang yang pertahankan UMNO ketika UMNO itu hendak dibubarkan, hari ini mereka bergabung untuk menjunjung titah Seri Paduka Baginda yang Tuan Agong untuk membentuk satu kerajaan perpaduan untuk menyelamatkan Malaysia daripada satu konflik politik. Selepas PRU 15, Parlimen tergantung. Tidak ada mana-mana parti yang melepasi majoriti mudah untuk membentuk kerajaan. Dan pada masa yang sama, Tuanku juga telah bertitah kepada ketua-ketua parti untuk
Pertamanya tuanku mencadangkan kepada Ketua Perikatan Nasional dan juga Ketua Pakatan Harapan untuk bergabung bagi membentuk kerajaan perpaduan. Selepas saja pertemuan itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah membuat sidang akhbar di luar dan mengatakan dia tidak bersetuju untuk Dia sign tapi tak setuju. dia sign tapi dia tidak bersetuju. Dia bersign untuk tidak bersetuju. Dia bukan dia sign untuk tidak bersetuju untuk tidak mengadakan gabungan kerajaan perpaduan bersama dengan Pakatan Harapan. Kan? Jadi kita tidak boleh meletakkan ini suatu benda yang kita drive agung dalam soal kerajaan perpaduan, tapi disebabkan dia tidak mahu, dia dengan sombongnya menolak perpaduan itu sendiri. Kan? Bongkak. Dan pada waktu kerajaan itu hendak dibentuk, UMNO telah berbincang dengan BN bincang dengan Perikatan Nasional dan juga berbincang dengan Pakatan Harapan. Ada syarat-syarat yang diletakkan, Dok. Antaranya agama Islam kena dihormati. 4 syarat pasti. Bahasa Melayu, hak istimewa orang Melayu, dan satu lagi, Dok. Raja-raja. Okey, syarat ini BN telah bentangkan kepada kedua-dua pihak. Dibentangkan kepada Perikatan Nasional, mereka kata mereka sedia untuk memikirkan, mempertimbangkan. Tetapi selepas diajukan syarat yang sama kepada Pakatan Harapan terus bagi jawapan, belum sempat Nasional menjawab. Anthony Loke mengatakan kami setuju. Yang diserang sekarang ni Anthony Loke mengatakan di AP semua tu belum habis pun, kita ada 10 syarat tu. Okey, baru 5 saja terus dia cakap kami setuju. DAP dari dulu sekarang ni, Neo DAP, kita akan membuat satu perubahan baru, satu dinamika politik baru, bahawa kita sekarang ni mau berpegang pada Datuk Seri